Assalamualaikum. So hari ini kita akan belajar sesuatu yang dinamakan sebagai vector product, focusing on unit vector. So 5.3 subtopik dia adalah unit vector. So ini yang kita belajar hari ni So untuk memahami apa itu unit vector, first kita perlu tahu apakah itu vector product. Okay, vector, kita kena tahu apa maksud vector product. Okay, sebelum kita masuk vector product, Media nak memperkenalkan kalau kita ada satu vektor, kita ada dua vektor. Let's say kita ada vektor U, dan kita juga ada vektor V. Okay, kita ada vektor U dan kita ada vektor V. Okay, vektor U ni dia boleh jadi apa-apa saja nombor lah. A tu nombor lah, B pun nombor, C juga nombor. Okay, V pula sama juga. Ini A1, B1, C1. Ini A2, okay. So U dan V tu adalah vektor. Jadi kalau kita nak faham apakah itu vector product, vector product ni adalah kita cari cross product of that two vectors. So kalau kita cross productkan two vectors tu, seperti apa yang kita belajar dulu waktu kelas yang nak cari vector product, so kita cross vector tu. So macam mana nak cross vector product adalah kita buat macam ni, I, JK, dan kita letak value vektor yang pertama dekat row yang pertama, dan letak value vektor yang kedua dekat row yang kedua. Ini U U, ini V. Okay, so lepas tu kita dapatkan I, J dan nilai dalam dia K. Okay, itu nilai dia akan jadi kita punya vector product. Itu kita dah belajar dalam kelas. Okay, so sekarang ni kalau dari segi lukisan vector product ni rupa dia macam mana? So vector product ni rupa dia macam ni, menegak ke atas. Dia 90 darjah daripada vector U dan vector V. So kalau kita bayangkan ini meja kan, senang tengok pada meja lah, meja kita duduk tu, ni meja. So yang ini, yang bucu meja yang pertama ni, ini adalah vektor U. Bucu meja yang kedua ni, ini adalah vektor V. So yang menegak ke atas ni dan 90 darjah ni adalah vektor U, vektor produk U dan V. Okay, so ni adalah meja. Senang untuk kita bayangkan macam tu lah. So kalau kita kata apakah vektor yang perpendikular kepada vektor U dan V, so kita kena cari vektor yang perpendikular. Perpendikular tu bersudut 90. Kalau kita tengok yang ni kan bersudut 90. So vektor yang bersudut 90 daripada vektor U dan vektor V adalah vektor U cross V. So kita kena cari pertama produk vektor. So tu step pertama untuk mencari unit vektor dalam tajuk hari ni. Okay, bila kita referring kepada unit vector adalah kita kena cari dia punya satu unit berapa nilai vektor dia. Tu maksud dia. Satu unit berapa nilai vektor dia. So dari segi penulisan, kita punya daripada sebelum vektor yang sebelum tu, kita kena letakkan ada anak panah ke atas ni. Kita panggil dia hat. H-A-T. Kita panggil U cross V hat. Gitu. Tu namanya. Yang ada hat ni, simbol hat ni adalah unit vektor. Okay, macam mana nak cari unit vektor? Kita ambil vektor kita tu, bawah dia kita moduluskan.
Okey, so ini jawapan kepada ini adalah bermaksud satu unit vektor. Itu satu unit. Kadang-kadang soalan akan bertanya, kadang-kadang soalan akan bertanya, berapakah vektor ini? Berikan vektor yang jarak dia, contoh nanti kita tengok, yang jarak dia punca kuasa 9 unit. Tiba-tiba dia bagi kan, punca kuasa 9 unit daripada vektor yang perpendikular dengan vektor u dan v. Maksud dia nak cari 9 unit daripada vektor yang perpendikular dengan vektor u dan v. So vektor yang perpendikular dengan vektor u dan v, ni vektor u, ini vektor v. So vektor yang perpendikular 90 darjah daripada u dan v adalah cross product tu yang kita belajar. Tapi untuk kita nak cari dia punya jarak dia suruh cari vektor apa yang 9.9 unit, adalah kita tak hanya berhenti setakat ini. Kita perlu mencarikan dia punya, kalau kita berhenti setakat ini, kita baru selesaikan step pertama. Step kedua adalah kita kena cari dia punya unit vektor. Lepas tu baru step yang kedua ni, kita akan dapat dia punya per unit. Satu unit berapa dia punya vektor dia. Sekarang ni dia dah bagi berapa banyak unit ni. Ni kalau tekan kalkulator dapatlah nilai desimal dia. Dia bukan nak satu unit, dia nak punca kuasa 9 unit. Jadi punca kuasa 9 unit ni kita darabkan dengan u cross v hat yang kita daripada step kedua tu. Okey, tu secara briefly lah berkaitan dengan unit vektor. Okey, kita tengok summary yang madam buat berkaitan dengan unit vektor. Okey, unit vector that is perpendicular to the plane. Kadang-kadang dia kata perpendicular to the plane, kadang-kadang dia kata perpendicular to the vector. So tadi kita terangkan dia perpendicular to the vector. Step pertama, cari vektor V1 and vektor V2. Macam tadi kita U dan V kan. Okey, kalau dia dah beri, okey. Kalau tak ada, kita kena carilah vektor yang direction dia pointing out daripada sumber yang sama. Okey, macam ini. Okey. Yang kedua, kita mestilah mencari cross product dia. So cross product referring to macam mana berupa dia kalau cross product ni. So kalau ini U, yang ni V1, yang ni V2, dan ini adalah, bayangkan ni adalah meja kan. Yang ni V1, yang ni V2, lepas tu ni meja kan. So cross product dia akan tegak daripada meja tu ke atas. So V1 cross V2, itu hasil cross product. Kita akan dapat, simpan dulu step kedua. Sebab sekarang ni dia nak unit vector, dia bukannya nak cross product. So seterusnya kita mestilah mencari satu unit berapa vektor. So mencari unit vektor. So unit vektor ni formula dia ialah, formula dia adalah V1 cross V2 hat sama dengan V1 V cross V2 over determinant tu. Nanti kita tengok latihan. So ini formula dia untuk mencari unit vector of V1 cross V2. Step yang keempat, kalau kita diberi length of sesuatu unit, so length of sesuatu unit macam tadi kita dapat punca kuasa 9. So multiply the length with the unit vector macam madam dah terangkan tadi. Okey, dah bersedia untuk soalan. Kita akan pergi kepada soalan unit vector. Okey. Soalan nombor 12. Cari all the vectors yang mempunyai jarak punca kuasa 6 unit yang di mana vektor ini perpendikular kepada A dan B. So macam kita terangkan tadi, step pertama adalah
mencari vektor dua vektor. So dalam ini dua vektor kita step pertama mencari dua vektor. So vektor kita adalah A dan B. So salin dulu vektor kita A dan B. So kalau kita tengok madam ada buat jawapan kat sini. So vektor A dan B kita, vektor A is 2i plus 3j minus 2k, dan vektor B adalah I minus 2j plus 3k. So dari segi sudut lakaran dia macam ni. Ni B, dan ni A. So macam ni meja kan, contohlah meja duduk. Okay, yang bawah ni B, yang atas ni A. Okay, lepas tu step kedua adalah, ini step pertama, ini step kedua. Step kedua adalah cari vector product of A cross B. So madam dah dapat dah jawapan step kedua. Now kita tengok step ketiga. Step ketiga adalah cari unit vector, dan ini adalah formula dia. Jadi daripada sini kita cari dia punya unit vector. So unit vector adalah, untuk soalan ni, A cross B hat is A cross B divided by determinant dia. So madam dah cari dah determinant of A cross B di sini. So setiap jawapan daripada A cross B daripada step kedua ni, step satu jawapan dia, saya dah highlight kan. Okay, step satu jawapan daripada ni kita bahagikan dengan determinant. So kita dapatlah jawapan kita this one. Okay, so tu step ketiga. Tapi kita bukannya nak cari unit vector sahaja, satu unit berapa. Dia kata dekat sini jarak length dia adalah sebanyak punca kuasa 6. So semua tu kita darabkan dengan punca kuasa 6. So nanti Meda akan terangkan kenapa dalam di sini dia ada positive 6 and negative 6. So darabkan dengan length tu, sebab yang step ketiga ni, step ketiga adalah untuk satu unit. Step keempat adalah kita darabkan dengan bilangan unit yang diberi. Bilangan unit yang diberi adalah punca kuasa 6. Jadi kita darabkan dari step ketiga tu, darabkan dengan punca kuasa 6. Dan kita dapat jawapan. Okey, Meda akan terangkan kat sini kenapa kita ada positif and negatif punca kuasa 6. Okey, kita akan tengokkan kepada gambar rajah. Okey. Apabila kita darab A cross B, kita akan dapat di atas ni. Manakala kalau vektor yang sama juga kita darabkan, so Meda minta tengok ni kan. So kalau kita ada vektor yang sama juga tapi kita buat B cross A, vektor yang sama juga, kita akan dapat dia punya direction dia adalah macam ni. So dia jadi B cross A macam ni So sekarang ini kita ada dua vektor, vektor yang pertama dan vektor yang kedua. Yang kita buat unit vektor tadi, unit vektor yang ada hat tadi untuk yang ini sahaja. Tapi sebenarnya daripada vektor A dan B juga kita boleh dapat satu lagi unit vektor, iaitu ini, B cross A. Okay, so B cross A ni kalau ikut properties of vector product, dia adalah sama dengan negatif A cross B. Oleh disebabkan dia ni, B cross A ni, dia adalah negatif A cross B. So jawapan kita yang daripada A cross B ni, sebab ni adalah jawapan vektor untuk A cross B. Ini semua ni yang positif ni, yang punca kuasa 6 darab ni yang kita buat ni. Yang ni adalah untuk A cross B. Tapi macam Madam cakap, kita juga daripada dua vektor yang sama, kita boleh dapat B cross A. So B cross A ni dia adalah negatif A cross B. Disebabkan itu, kita letak, bila dia minta je length kan,
daripada satu unit tu kita biarkan macam ni. Tapi bila dia minta length untuk step 4 ni, dia minta length of punca kuasa 6 unit, maka kita letakkan negatif juga untuk referring kepada B cross A punya vektor. So here kita akan ada dua jawapan lah. Vektor yang pertama adalah punca kuasa 23/23 darabkan dengan ini semua. So vektor yang kedua adalah negatif pula, dan sama juga dalam dia bracket dia. Okay, yang highlight warna kuning ni. Okay, so itu untuk part yang pertama, question 12. Itu adalah cara untuk mencari all the vectors with the length punca kuasa 6. So ini dalam tajuk unit vector untuk vector product. Next, kita berlatih lagi. Tengok pula unit vector tapi soalan dia lain sikit. Dia kata kita ada vertices PQ and R daripada triangle. So P koordinat dia ni, Q koordinat dia ni, R ini koordinat dia. Dia suruh cari vector product of PQ and PR. So meaning here dia suruh cari PQ cross PR. So ini macam dah step kedua kan? Ni dah macam step kedua, iaitu mencari vector product. So meaning here kita akan ada vektor pertama kita adalah PQ, vektor kedua kita adalah PR. Supaya bila kita buat cross product, kita akan dapat PQ PR. Sebab untuk soalan A, dia suruh cari unit vector that is perpendicular dengan plane containing PQR. So ini adalah kita punya triangle, okay? So triangle kita PQ dan R. So bayangkan triangle ni berada di atas meja. Madam letak macam ni meja kita. Lepas tu madam akan colourkan pakai pen warna merah pula. Yang ni adalah vektor P, PQ. Yang ni adalah vektor PR. Okay. So macam mana kita nak carikan vektor PQ, nanti madam akan explain. Lepas tu nanti kita buat vektor product dia tu. Macam ni rupa dia. Okay. So yang pertama, untuk menjawab soalan dia, kita mestilah mencari dia punya vektor PQ. So vektor PQ, ini cara madam buat. Dan dapat jawapan vektor PQ, dan mestilah cari vektor PR. Same step and dapat jawapan PR. Now kita mesti mencari dia punya vektor product. Vektor product of PQ dengan PR. So kita refer balik kepada step kita. So here kita step pertama cari vektor V1 and V2. In this example, kita punya V1 is PQ and V2 is PR. Okay, PQ nanti dapat I, J, K juga. PR pun akan dapat I dan J dan K. Vektor kan mesti kena ada I, ada J, ada K. So kita tengok kita jawapan kita untuk soalan 14 ni. So PQ kita dapat 2I minus J minus K. PR dapat 3I plus J minus K. So untuk cari vektor product, buat macam ni. And then same step sebab nak cari unit vektor. So untuk soalan A, dia suruh cari unit vektor. So unit vektor cukup sekadar kita buat sampai PQ, PR, hat. Ini cukup berhenti sekat tu. So dia berhenti sampai step lepas kita dapat vektor product ni. The next step is to find the unit vector PQ, PR. So kita cari determinant dia like so. And then setiap daripada vektor produk yang kita dapat daripada sini,
kita akan bahagikan dengan dia punya determinant, maka kita akan dapat jawapan di dalam kotak warna merah. Okay. So, untuk soalan seterusnya, area kita akan discuss dalam kelas, pasal area. Madam nak fokuskan hanya kepada unit vector. Okay, so kita tengok soalan nombor C. Madam dah ubah soalan ni sikit. Soalan nombor C, dia suruh cari unit vector yang di mana dia perpendicular to the plane ABCD. So kita tengok segi parallelogram kita ni, parallelogram A, B, C dan D. Kedudukan A, B, C, D ni terpulang kepada kamu. Kamu boleh juga letakkan dia macam ni, A, B, C, D, as long as dia ikut turutan. Maksud madam, as long as dia ikut turutan tu maksudnya janganlah A, lepas tu sini B, sini C, sini D. Dia tak ikut turutan. So, kena susunkan dia mengikut turutan. Okay. So, sekarang kita refer kepada bahagian C. Dia suruh cari unit vector yang di mana dia perpendicular kepada plane ABCD. Okay. Di sini, madam pilih kita punya two vectors. Kan step pertama kena cari dua vectors. Vectors yang madam pilih di sini adalah BA dengan BC. So, BA di sini, BA dan BC. BA dan BC. Dan bila madam cross productkan dia akan jadi sini, BA cross BC. Macam tu. So, daripada situ nak mencari unit vector, daripada hasil cross product ni, step seterusnya adalah kita cari dia punya BA, BC hat. Yang di mana daripada cross product ni kita bahagikan dengan dia punya determinant. Dapatlah BABC hat. Okay, kita akan go through that together. So, tengok C. Unit vector which is perpendicular to plane ABC. Ni mana buat ni lah. BABC adalah cross product naik ke atas. So, kita dah buat BABC untuk BA cross BC ke atas ni. Okay, ni macam mana nak dapatkan BA. And this one untuk BC. Kemudian, madam vector productkan dia. Lepas tu, dan dapat jawapan untuk determinant. So, hasil daripada situ, unit vector adalah kita punya vector product bahagi dengan dia punya determinant. Maka masukkan jawapan dekat dalam equation. Masukkan jawapan ini dan ini di bawah. Kemudian kita akan dapatlah jawapan kita unit vector itu. Untuk soalan ni dia tak ada bagi length of the unit. Dia suruh cari unit satu unit bagi vektor tu saja. So itulah namanya unit vektor. Vektor tu satu unit berapakah kedudukan dia. Kalau soalan yang pertama kita discuss tadi, dia ada bagi length of the unit. Kalau soalan ini tidak ada bagi length of unit, dia suruh cari unit vector sahaja. So tak payahlah darab dengan apa-apa nombor. Just leave it like that. Okay. So that is the explanation untuk unit vector of a vector product. So again, in conclusion, unit vector inilah. Pertama, kena ada dua vektor yang kita ketahui yang dia berasal daripada same direction. Step kedua adalah kita buat dia punya cross product. Step ketiga, mencari unit vektor dengan bahagikan vektor product tu dengan dia punya determinant. Step keempat, apabila diberi length of unit, maka darabkan length of unit tu dengan jawapan kita yang sebelumnya. Darabkan dengan unit vector. So, itu sahaja conclusion untuk mencari unit vector berkaitan soalan vector
product. Okay? Itu saja. Assalamualaikum.